Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Aizah Hidayah binti Zamrud, pelajar di Fakulti Sains Kesihatan bagi jurusan HS 244 Degree in Fisioterapi. Hari ini saya akan membincangkan dan membentangkan tugasan assignment saya bagi subjek CTU 552. Tajuk pilihan saya adalah Confucianisme. Konfusianisme bermula dan wujud di negara China berabad lama dahulu. Tamadun Cina dipercayai telah wujud sejak abad ke-6 sebelum Masihi dan dipercayai juga sebagai salah satu tamadun yang tertua di muka bumi. Budaya Cina terbentuk hasil daripada percampuran berbagai etnik. Masyarakat Cina menganut pelbagai aliran agama dan kepercayaan berasaskan tradisi dan adat mereka. Secara tidak langsung ia telah mewujudkan fahaman falsafah yang berbeza, misalnya Konfusianisme, Daoisme, Buddhisme dan lain-lain. Pengenalan kepada ajaran Konfusianisme. Ajaran Konfusianisme merupakan aliran besar dan menjadi kepercayaan kepada masyarakat Cina. Ia merupakan sebuah ideologi falsafah dan bukan ajaran agama. Tujuan utama ataupun konsep utama ajaran Konfusianisme adalah menekankan aspek etika dan moral. Ia bertujuan bagi membentuk disiplin, kepatuhan dan ketaatan dalam diri individu. Ia diasaskan oleh Confucius, tokoh peradaban Cina. Ajaran Konfusianisme tidak tertumpu di negara China sahaja, dia berkembang di luar negara China, misalnya Korea Selatan, Vietnam, Jepun dan Singapura. Konsep ataupun teori dalam ajaran Konfusianisme, konsep utama adalah iaitu Ren dan Li, iaitu kasih sayang dan kesusilaan. Ia telah mempengaruhi peradaban masyarakat di seluruh dunia, khususnya masyarakat Cina. Konsep Ren menekankan agar pemerintah atau golongan atasan lebih prihatin kepada rakyat atau golongan bawahan. Ia adalah juga menunjukkan bahawa manusia menjalani kehidupan yang harmoni tanpa mengira status dan kedudukan. Menjaga kebajikan juga merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam konsep Ren. Manakala konsep Li, ia menekankan kepada konsep menahan diri supaya memulihkan kesusilaan. Ia memperbetulkan peringkat hierarki supaya mencapai sesuatu yang berbeza. Konsep Li merupakan ukuran bagi orang yang ingin mencapai Chung Hyung, yang bermaksud jalan tengah untuk mencapai keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan sosial. Li juga diertikan sebagai berkorban. Erti tersebut masih kekal relevan sehingga kini. Malah Confucius telah memperluaskan erti tersebut dengan mengaitkan dengan adat istiadat dan sistem kepercayaan yang melandasi pelaksanaan upacara korban. Konsep Li juga telah diaplikasikan dalam aspek pendidikan dan politik. Pengasas bagi ajaran Konfusianisme iaitu Konfuzi. Konfuzi dilahirkan pada tahun 551 sebelum Masihi di wilayah Wu. Ayah beliau meninggal dunia ketika beliau berusia 3 tahun. Beliau merupakan salah seorang ahli falsafah yang terkenal di China, terutamanya pada dinasti Zhou. Kemiskinan telah menyebabkan beliau mempunyai hubungan baik dengan kebanyakan orang disebabkan beliau melakukan pelbagai kerja untuk menampung kehidupan. Antara kerja yang dilakukan ialah mengembala, kerani dan penyimpan kira-kira. Beliau meminati sejarah, tradisi orang Cina dan matematik sejak dari kecil. Beliau memulakan kerjaya sebagai guru selepas kematian ibunya. Dianggarkan beliau mempunyai seramai 3,000 orang pelajar ketika beliau berusia 34 tahun. Beliau banyak menulis buku-buku moral, sejarah dan falsafah yang menjadi ikutan sehingga kini. Beliau meninggal dunia ketika berusia 72 tahun pada tahun 479 sebelum Masihi. Beliau dikebumikan di kubur Chufu yang sekarang ini dikenali sebagai Shandong. Ciri-ciri ideologi Konfusianisme.
Ciri-ciri ideologi Konfusianisme ialah himpunan idea yang bersifat etika dan mempunyai kaitan dengan kehidupan teratur dalam penyusunan masyarakat yang baik. Falsafah ini memberi keutamaan kepada manusia dan kehidupan sosialnya. Konfusianisme juga menegaskan bahawa pemerintahan adalah bersifat etika dan kepimpinan melalui teladan. Contohnya, nilai-nilai Konfusianisme diamalkan oleh pemerintah akan mendapat sokongan rakyat sebagai balasan kepada kebaikan pemerintahannya. So, aliran ini telah membentuk sebuah negara yang bercorak paternalistik. Humanisme juga adalah ciri ideologi Konfusianisme. Humanisme adalah perhatian dan penghormatan kepada lelaki dan perempuan lain. Selain itu, humanisme praktis juga sering dikaitkan dengan Konfusianisme. Humanisme praktis bermaksud mengutamakan kehidupan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan seharian. Ia lebih memfokuskan kepada manusia dan perkara yang dilakukan. Pada dasarnya humanisme bermula daripada diri sendiri. Confucius melihat manusia di dalam dua bentuk kumpulan, iaitu manusia sebagai kolektif dan kuasa asli manusia, iaitu Gen. Gen iaitu keutamaan universal adalah inovasi pemikiran Confucius yang menjadikan Gen sebagai keutamaan dalam hubungan antara manusia. Gen juga dinyatakan sebagai apoteosis atau keutamaan yang sempurna untuk perkara-perkara lain seperti kebenaran, kesopanan, kebijaksanaan dan kepercayaan. Pecahan atau pembahagian Konfusianisme terbahagi kepada 8 konsep ajaran, iaitu cinta kasih Ren, kebenaran atau keadilan Yi, kesusilaan Li, kebijaksanaan Zi, dapat dipercayai Zin, setia Zong, takdir Tianming dan Junzi. Konsep cinta kasih atau Ren bermaksud mendorong seseorang untuk menjadi rajin. Ren merupakan pusat kualiti moral manusia. Ia bermula daripada skop keluarga dan kemudiannya dipupuk dalam golongan masyarakat. Kebenaran ataupun keadilan iaitu Yi mengangkat tinggi kepada konsep kebenaran, keadilan serta kekuatan. Setiap manusia mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Semua tugasan dan tanggungjawab perlu dilaksanakan dengan baik. Kebijaksanaan iaitu Z. Yang ketiga adalah kesusilaan iaitu Li, merujuk kepada kepentingan berbudi bahasa dan kepentingan upacara. Li bermaksud peraturan atau undang-undang bagi tingkah laku yang betul. Tujuannya adalah melahirkan masyarakat yang teratur dan harmoni. Ia juga mengajar manusia kepentingan adab agar individu atau masyarakat menjadi berintegriti. Kebijaksanaan iaitu Z. Manusia itu dikatakan bijak jika mempunyai kesadaran setiap hari. Seorang pemimpin terutamanya perlu memiliki kebijaksanaan. Pepatah Cina kuno ada menyatakan bahawa jika pemimpin melakukan perkara tidak baik, maka orang bawahan juga akan melakukan perkara yang sama. So, ia merupakan sifat yang penting untuk memenuhi sifat Junzin, iaitu layak dipercayai. Konsep ajaran seterusnya adalah dapat dipercayai, iaitu Zin. Setiap manusia harus mempunyai sifat boleh dipercayai. Manusia akan mendapat kepercayaan apabila dia memiliki sifat boleh dipercayai. Jika manusia menunaikan setiap kata-kata atau janji-janjinya, maka dia layak untuk dipercayai. Konsep ajaran takdir iaitu Tianming. Konsep ajaran setia iaitu Zong. Berasal daripada dua perkataan iaitu Zin hati dan Zong tengah. Orang yang memiliki setia ialah orang yang mempunyai hati. Konsep ajaran takdir iaitu Tianming. Orang yang memiliki semangat Tianming adalah orang yang tidak mempersoalkan perkara-perkara yang telah ditakdirkan Tuhan. Setiap perkara yang berlaku telah ditentukan Tuhan dan manusia perlulah pasrah dan redha. Dan konsep ajaran terakhir iaitu Junzi. Confucius mengatakan bahawa manusia yang budiman memiliki nilai moral yang tinggi. Selain itu, manusia budiman juga dikategorikan sebagai manusia yang mempunyai integriti diri.
Matlamat falsafah. Matlamat falsafah yang pertama adalah manusia perlu mengamalkan konsep kesetiaan dan keampunan. Misalnya Confucius berpendapat manusia perlu mengamalkan konsep kesetiaan dan keampunan berlandaskan sikap apa yang kita tidak kehendaki jangan kita lakukan terhadap orang lain. Seterusnya adalah menekankan kepada aspek keperimanusiaan dan harga diri. Ia adalah selari dengan konsep Zen. Next, 5 hubungan yang baik. 5 hubungan baik yang dimaksudkan adalah hubungan antara pemimpin dengan rakyat, hubungan antara suami dan isteri, hubungan antara ayah dan anak-anak, hubungan antara adik-beradik serta hubungan antara kawan-kawan. Seterusnya adalah Li atau rukun bangsa. Ia merujuk kepada bagaimana keamanan dan kepatuhan kepada negara. Beliau menyatakan setiap individu mempunyai tanggungjawab dan tugas antara satu sama lain. Negara akan menjadi tenteram dan harmoni jika setiap tanggungjawab dan tugas dipatuhi dan diamalkan. Akhir sekali adalah mempentingkan kualiti peribadi manusia iaitu moral kesopanan, kejujuran dan bertanggungjawab. Misalnya, di dalam aspek keluarga, ibu bapa perlu membimbing atau mendisiplinkan anak-anak, manakala anak-anak perlulah menghormati ibu bapa. Bagi aspek politik, raja perlulah mempunyai sikap yang adil, serta raja diibaratkan sebagai ketua keluarga, manakala rakyat merupakan ahli-ahli keluarga. Kritikan yang diterima mengenai ajaran Confucius pertama adalah kebudayaan masyarakat Cina moden. Confucius ditolak oleh para intelektual pada awal abad ke-20-an disebabkan kejatuhan sistem Empayar Cina. Selain itu, masyarakat ketika itu juga telah kehilangan kepercayaan kepada sastra Konfusianis. Faktor penolakan ini juga disebabkan oleh proses perubahan pergerakan secara menyeluruh dari aspek ekonomi, politik dan masyarakat pada akhir abad ke-19. Selain itu, penolakan juga disebabkan oleh kewujudan gerakan anti-Confucian yang bermula dari pemberontakan Taiping. Ia diasaskan oleh Hong Xiaoquan. Hong Xiaoquan beserta rakan-rakannya menganuti persatuan Tuhan yang dipanggil Shang Di Hui. Ajaran persatuan ini adalah berasaskan ajaran Kristian. Apa yang mereka lakukan adalah dengan membakar kuil-kuil Confucius dan kuil-kuil lain. Selain itu, mereka melarang para sarjana daripada membaca klasik-klasik Confucius. Pemberontakan tapi ini menunjukkan buat pertama kalinya penolakan orang Cina terhadap budaya tradisional sendiri dengan menyerang budaya tradisional sendiri menggunakan pandangan barat. Tokoh yang dipengaruhi dalam ajaran Konfusianisme yang pertama adalah Profesor Tu Weiming. Beliau menyatakan terdapat kesamaan antara etika Konfusianisme dengan agama Islam. Beliau berpendapat mengenai kerajaan rahmah dan hubungan rapat antara kepemimpinan mempunyai kaitan kedua-duanya. Selain itu, persamaan lain yang dapat dirungkaikan adalah mengenai perbezaan antara manusia dengan manusia lain serta antara tamadun dengan barbarianisme. Profesor Tu Weiming juga turut menyatakan bahawa Konfusianisme dan Islam berkongsi pandangan mengenai keadilan dan kepimpinan. Pandangan Dr. Ubaidullah Muhammad Nasir mengenai Konfusianisme adalah beliau juga menegaskan wujud persamaan antara Konfusianisme dengan ajaran Islam, terutama dalam aspek pendidikan, kepimpinan dan kasih sayang. Yang mengukuhkan lagi dakwaan ini adalah ucapan ataupun kenyataan Konfusianisme yang mengatakan beliau hanyalah pemindah kebijaksanaan, bukan seorang originator. Seterusnya, pandangan tokoh barat iaitu Schwartz. Beliau mengakui bahawa sumbangan Confucius dalam tamadun dunia, khususnya tamadun Cina. Beliau menggelarkan Confucius sebagai preserver kepada monumen klasik. Beliau juga menyatakan bahawa Confucius adalah pengasas kepada zaman kegemilangan Cina. Dan akhir sekali adalah Li Chou-yin.
Lee Chok Yin memberikan pendapat beliau dengan mengatakan pelibatan penulis-penulis Cina yang beragama Islam uh, mempunyai kaitan ataupun persamaan dengan Confucianisme. Misalnya melalui buku Zheng Zhao Zheng Quan, Wang Dayun mencari persamaan uh, antara hubungan suami isteri, hubungan antara sahabat dan konsep yin yang selari dengan agama Islam. Beliau menegaskan bahawa tidak wujud kontradiksi antara etika Konfusianisme dengan etika Islam. Bahkan kedua-dua etika dan ajaran ini, ajaran agama ini saling melengkapi antara satu sama lain. Kesan terhadap peradaban manusia, kesan utama yang saya peroleh adalah terhadap the shared value di Singapura. The shared value di Singapura diwujudkan pada tahun 1991 di mana mereka mengaplikasikan nilai-nilai Confucianisme dan diterapkan dalam the shared value. Antaranya adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, menjaga keharmonian antara keluarga, bangsa dan agama, menyokong muafakat dan menghindari konflik, serta sokongan masyarakat iaitu memberi perhatian ataupun pertolongan melalui aktiviti kesukarelaan. Ini adalah bertepatan dengan konsep Ren dalam ajaran Konfusianisme. Selain itu, moral dan etika yang dimaksudkan adalah memiliki semangat optimis dan selain itu berpengaruh dalam konsep pengajaran dan pendidikan. Kesimpulan yang saya perolehi adalah ajaran Konfusianisme telah membawa banyak kebaikan kepada masyarakat. Ia bukanlah sebuah agama tetapi lebih kepada ajaran ataupun ideologi falsafah dan teori etika kemasyarakatan. Konfusianisme memberi satu gambaran bahawa harta yang terbaik di dunia adalah pendidikan. Melalui pendidikan, status dan kemoralan seseorang akan ditingkatkan. Ilmu akan meningkatkan minda dan memperkayakan kehidupan harian seseorang. Konfusianisme telah menyelaraskan persepsi moral dan tamadun Cina. Sekian saja huraian saya mengenai Konfusianisme. Sekian, terima kasih.